Subhanallah, pada malam ini saya diberi amanah untuk bawa tajuk berkenaan dengan cukupkah bekalan kita untuk akhirat ataupun untuk barzah ataupun untuk mati. Ni nak cerita bab cukupkah bekalan. Bila sebut pasal bekalan kan, baiklah, kalau kita nak berjalan ke Terengganu, saya orang Terengganu tadi tu kan, tapi boleh cakap Negeri, memang lancar lah kalau nak cakap Negeri. Mungkin orang Negeri rasa macam tak sedap sangat sebab makhraj tak berapa botol ke kan. Tapi boleh, dah 10 tahun dah saya duduk sini lebih kurang, beli rumah sini dah. Ku esok menantu orang Negeri kau kan. Boleh insya-Allah. Memang sukalah duduk Negeri Sembilan ni, orang baik-baik kan. Ya tak baik? Insya-Allah baik. Dan negeri Sembilan ni juga dikatakan negeri ketiga, lebih kuranglah lembah ilmu. Lepas Selangor, contohnya Kedah kan, tak sebut negeri lain, semualah negeri. Tapi antara yang sangat makmur dengan majlis ilmu, ramai lahirnya para ulama dan juga banyaknya pengajian-pengajian pusat tahfiz. Lepas tu antara pusat tarikat yang paling makmur lah di Malaysia, Negeri Sembilan lah. Subhanallah. Kadang orang Negeri tak perasan ni, tapi orang luar-luar disebut-sebut tu Negeri Sembilan antara negeri lembah ilmu. Subhanallah. Bahkan para wanita ni hari ni kalau nak cari kuliah, bukan tak ada, tak menyempat, betul kan? Banyak sangat. Pagi ada berapa, petang ada berapa, malam ada berapa. Kalau ikut semua, memang tak masalah kat rumah kan? Jadi kita memang kena memilih, takut timbul pula pengabaian tanggungjawab terhadap roommate kita tu. Rakan sebilik tu kan, terhadap suami lah kan, rakan serumah tu. Sebab jangan sampai terabai tanggungjawab kita. Subhanallah, alhamdulillah. Orang lelaki biasa dia gigih hantar, gigih jemput. Gigih hantar, gigi kuliah kan, lepas tu jemput. Tapi dia dapat pahala bahagian tu. Subhanallah. Alhamdulillah, jadi tajuk pasal bekal ni. Kita kalau nak pergi mana-mana, Terengganu ke mana-mana, memang bekalan lah paling utama. Kalau tak ada bekal, tak jadi perjalanan. Nak pergi jalan jauh ni, duit ada tak? Tak ada. Cancel. Duit ada, tapi makanan tak ada. Makanan boleh dibeli, betul kan? Bekalan duit lah. Lepas tu minyak kena isi, bekalan lah semua tu. Maksudnya kalau tak ada bekalan, memang kita tak boleh berpindah. Tapi ramai mana orang yang berpindah ke alam yang lain tanpa bekalan. Maka perpindahan itu dalam keadaan yang sangat buruk. Dan kalau kita pergi berpindah, tertinggallah bekalan, boleh patah balik tak? Boleh lah, kan? Berjalan tertinggal duit, bolehlah patah balik. Tapi apabila kita nak berpindah kepada alam barzah ataupun alam akhirat, kita takkan ada peluang untuk patah balik. Walaupun kita minta 1 minit saja dengan Allah. Ya Allah, 1 minit je, bekalan tak cukup ni. Tak tahu nak jawab apa soalan nanti. Minta 5 minit je ya Allah. 5 minit, kita boleh buat apa 5 minit agak-agak? Cukup tak 5 minit nak cari bekalan? Tak cukup. 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang dah hidup 60 tahun, masih lagi tak cukup. Cukup tak lagi bekalan? Belum cukup. 60 tahun, 50 tahun. Isunya sekarang bukan waktu ataupun tempoh. Sama ada kita sedar atau tidak, sebenarnya kita dah tersalah cari bekalan. Bekalan sikit, bebanan yang banyak. Takut kita bawa beban yang banyak, bukan bekalan. Beban apa? Beban dosa. Dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, itu jadi beban kita nak berpindah ke alam yang lain. Tapi bekalan kita sangat sedikit. Kalau kita baca bekalan, bila sebut pasal bekalan, kita akan teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu", berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Selalu kita dengar ayat tu. Kamu perlu berbekal. Berbekal nak pergi ke mana? Alam akhirat, alam barzah. Dan Allah sebut sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Dalam Al-Quran, kalimah takwa ataupun ayat tentang takwa diulang lebih kurang 220 kali. Ayat tentang takwa dalam Al-Quran. Dan para ulama mengatakan tidak ada satu amalan yang lebih besar daripada amalan takwa. Maksudnya ibadah yang paling besar adalah ibadah takwa. Dan sekarang ni kita jadi persoalan kita ialah apa itu takwa? Takwa tu sendiri apa?
Kalau kita rujuk kalam kata-kata Sayyidina Ali, juga Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni di kalangan tabi'in. Jadi kemungkinan besar Imam Hasan Al-Basri ni dia dapat kalimah ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, apa itu takwa? Takwa itu ada 4. Cuba kita perhatikan cukup tak ciri-ciri takwa ini pada diri kita. Ini kita berkongsi, kita muhasabah bersama-sama tentang bekalan untuk menuju akhirat cukup ke tidak. Dan bekalan yang paling utama adalah bekalan takwa. Jadi kita nak faham tentang apa itu takwa. Kalau menurut Sayyidina Ali menyebutkan, takwa itu yang pertama, al-khawf bil jalil. Al-khawf bil jalil yang pertama. Yang kedua, al-amalu bin tanzil. Al-amalu bin tanzil. Nanti kita sebut maksud dia. Orang lelaki steady tu kan, dia terus ingat tu. Subhanallah. Tak apalah, ingat tak ingat. Kadang tu memang yang menyampaikan pun tak ingat lepas sampaikan. Tapi yang penting dapatlah 1-2 buah untuk bawa balik untuk beramal. Bukan orang yang ingat untung, bukan orang yang menyampaikan untung, bukan orang yang banyak menulis untung. Yang akan untung selepas pulang je daripada kuliah ini adalah orang yang beramal, walaupun ambil 1 je pun jadilah. Subhanallah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat, wasti'dadu bil yaumil akhir. Ini kata-kata Sayyidina Ali dan juga Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, ciri-ciri takwa. Apa itu takwa? Yang pertama, al-khawf bil jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita sebut takwa, takwa tu takut kepada Allah, betul kan? Kalau takut kepada harimau, kita lari. Takut pada hantu, buka lampu. Betul tak? Rasa lalu kok hantu, ada hantu, padahal tak pernah jumpa hantu. Tapi cerita hantu diulang-ulang daripada kecil, di momok-momok, tak pernah nampak hantu seumur hidup. Lebih yakin hantu daripada ada malaikat. Itu lebih kuat lagi, sampai menggetar-getar, tak tahu getar sebab apa. Sebab benda tu ditanam, akhirnya jadi keimanan ataupun jadi kepercayaan. Tetapi kepercayaan kepada malaikat itu ada kiri kanan, tak sekuat kepercayaan wujudnya hantu. Sebab apa? Sedangkan keyakinan tentang adanya malaikat ini disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan sebagainya. Terbukti macam mana? Apabila kita berlaku, kita duduk seorang diri, ramai mana, tak kira orang muda ke orang tua ke, boleh melakukan maksiat dalam seorang diri, boleh buat dosa seorang diri. Lagi-lagi bila ada telefon zaman sekarang kan, tak kira orang tua ke orang muda ke, boleh berwhatsapp, bermesej, berunsur-unsur melampaui batasan, bermesra di mesej, laki perempuan, tuan haji, hajah, tak kira siapa-siapa, haji ke, hajah ke, orang muda ke. Mungkin bermula dengan tanya khabar dan sebagainya. Ramai mana orang tua hari ini pun terlibat dengan melihat benda-benda pornografi, benda-benda lucah. Ramai orang muda mengadu pada saya, ayah dia dah tua dah. Sebab tua baru jumpa telefon ni. Dulu tak ada telefon. Sekarang nak masuk internet sebab nak suruh WhatsApp. Lepas tu mulalah, dulu tak tengok benda-benda yang lucah contohnya. Minta maaf lah. Kadang ada menantu cerita, bapak mertua dia ketagih tengok benda-benda lucah, bangun tengah malam duduk tengok dan sebagainya. Ini berkaitan dengan apa? Hilangnya keyakinan Allah ya basir, Allah yang maha melihat, Allah ya sami, Allah yang maha mendengar. Hilangnya keimanan bahawasanya ada malaikat kiri dan kanan. Kadang-kadang ramai mana manusia, tak kira orang muda ataupun tua, di luar orang tengok dia orang yang soleh, orang tengok dia seorang yang warak, orang yang alim, tapi di rumah akhlaknya sangat buruk dengan ahli keluarganya. Seorang isteri boleh tinggikan suara, tak hormat pada suami. Di luar dia orang yang terhormat. Seorang suami di luar, orang sebut dia mungkin panggilan ustaz ke, tok guru ke dan sebagainya, apa-apa sajalah, tuan haji ke, dilihat sangat soleh dan sebagainya. Bila di rumah dia melakukan kezaliman terhadap isteri ataupun anak-anak, tidak berlaku adil dan sebagainya. Maksudnya hilangnya apa? Keyakinan bahawasanya Allah ya basir, Allah maha melihat. Keyakinan bahawasanya malaikat sentiasa mencatat. Subhanallah.